Oke, baik pelajar-pelajar, kita sambung ulang kaji kita untuk bahasa Melayu kertas 2. Sebelum ini kita sudah belajar tentang soalan-soalan ini, kertas 2 soalan 1, yaitu tentang morfologi. Sekarang cikgu mau kita ulang kaji untuk kertas 2 soalan sintaksis pula. Sintaksis ya, nih sintaksis. Apa ini sintaksis, cikgu? Sintaksis ini, pelajar-pelajar, adalah segala benda, segala perkara yang berkaitan dengan ayat. Nah, itulah soalan 2 dalam kertas 2 bahasa Melayu. Kertas 2 kita ada 9 soalan semuanya. Soalan 1 itu morfologi, tentang kata, jenis-jenis kata. Manakala soalan 2 adalah tentang ini, sintaksis dipanggil, yaitu semua perkara yang berkaitan tentang ayat. Semua benda, semua perkara tentang ayat akan ditanya di soalan 2. Soalan 2, ingat ya, di soalan 2. Soalan 2 di mana? Di kertas 2 bahasa Melayu. Oke, kalau kita tengok soalan di sini, modul ini pun ada dengan kamu ya. Kita tengok soalan di sini. Soalan sintaksisnya. Tengok nih. Ini praktis 1. Kita tengok. Oke. Berdasarkan petikan di bawah, tulis subjek dan predikat. Tulis subjek dan predikat bagi ayat yang bergaris tanpa mengubah maksud asalnya. Nah, itulah cikgu cakap tadi, sintaksis ini semua benda, semua perkara yang berkaitan dengan ayat. Bila dia cakap pasal ayat, apa yang mesti ada? Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Tidak ada lain dia tanya. Tengok praktis 2, dia tanya subjek lagi, predikat lagi. Praktis 3 nanti kita tengok apa yang dia tanya. Tapi semuanya akan berkisar di sini. Di sini semua benda pasal ayat. Oke. Jadi, sediakan kertas kajang kamu, buat macam yang praktis 1, ataupun buat macam yang, bukan praktis 1, buat macam yang soalan 1 yang sebelum ini, morfologi, tentang jenis-jenis kata. Sama juga untuk sintaksis ini, tentang jenis-jenis ayat, semua benda, semua perkara tentang ayat. Dia cakap, berdasarkan, kalau kita tengok praktis 1, berdasarkan petikan di bawah, tulis subjek dan predikat bagi ayat yang bergaris tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi ada pelajar yang tidak tahu apa itu subjek, apa itu predikat. Jadi kalau tidak tahu macam mana, cikgu cakap kalau di rumah, yes, guna kamu punya ChatGPT, ataupun kalau cikgu selalu guna DeepSeek lah. Boleh tulis di situ, di sini. Apa itu subjek dan predikat? Predikat ini anggaplah kamu tidak tahu. Kemudian tekan begitu saja. Apa itu subjek? Apa itu predikat? Maka dia akan keluarkanlah segala maklumat tentang subjek dan predikat. Subjek adalah pokok kalimat, yaitu orang, benda atau hal yang menjadi fokus perbicaraan. Semua benda ni pun cikgu sudah bincang dalam kelas. Cuma untuk kamu ulang kaji, beginilah caranya. Apa itu subjek, apa itu predikat? Boleh guna ChatGPT, ataupun macam cikgu guna ni, cikgu guna DeepSeek. Jadi apa itu subjek, apa itu predikat? Ada di sini dia bagi contohnya semua. Jadi secara bahasa mudahnya, kalau cikgu ringkaskan, subjek itu, pelajar-pelajar, adalah yang menjadi fokus perbicaraan. Subjek ini perkara yang dibincangkan, dialah yang dibicarakan, dialah yang difokuskan, dialah yang diperkatakan. Predikat ini pula adalah yang menghuraikan subjek tadi. Dan subjek ini mesti terdiri daripada frasa, nama. Mesti, perlu, wajib. Subjek harus terdiri dari frasa
nama, tidak boleh frasa yang lain. Mesti frasa nama untuk subjek. Okey, dia cakap, tulis subjek dan predikat bagi ayat yang bergaris tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi dia mau ayat yang bergaris sahaja. Tengok sini. Yang pertama dia garis dari sektor sehinggalah negara. Okey. Sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Apa cikgu cakap? Subjek mestilah terdiri daripada frasa nama. Frasa nama. Ya, dalam ayat itu mana frasa namanya? Ini sektor pertanian ini. Ini sektor pertanian. Itu frasa nama. Subjek. Predikat pula, predikat adalah yang menghuraikan frasa nama. Kenapa dengan sektor pertanian? Kenapa dengan sektor pertanian? Dia memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Itu menjadi predikat. Sektor pertanian menjadi subjek. Sebab yang dibincangkan dalam ayat ini adalah sektor pertanian. Yang diperkatakan itu sektor pertanian. Yang difokuskan itu sektor pertanian. Kenapa dengan sektor pertanian? Dia memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Jadi macam mana mau tulis? Ambil kamu punya kertas kajang. Macam biasa yang perlu dibuat adalah di atasnya tulis, mesti tulis begini ya. Soalan 2. Ini soalan 2 sudah. Ada 9 soalan. Okey, soalan 2. Dia minta subjek dan predikat bagi perkataan yang bergaris. Tulis di situ nomor 1. Subjek. Huruf kecil. Subjek tadi adalah sektor pertanian. Ambil siap bulat-bulat gitu. Pertama, subjek itu adalah sektor pertanian. Manakala predikatnya predikat. Apa tadi? Mana tadi? Mana soalan tadi? Sektor pertanian. Kenapa dengan sektor pertanian? Memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Ya. Itu dia punya predikat. Memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Okey. Itu predikatnya. Letaklah di bawah. Tulis begitu. Kemudian tengok lagi ayat itu yang digaris. Yang kedua adalah apa? Dari pihak ini sehingga pertanian di sini. Okey. Pihak kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sektor pertanian. Jadi apa yang difokuskan, apa yang dibicarakan, apa yang menjadi frasa namanya untuk subjek, mestilah pihak kerajaan di sini. Subjeknya pihak kerajaan ini. Kenapa dengan pihak kerajaan? Mereka menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sektor pertanian. Itu merujuk kepada predikat. Predikat yang menerangkan subjek tadi. Okey. Pihak kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sektor pertanian. Jadi tinggal kita tulis di sini subjeknya itu nomor 2. Subjek frasa nama ya, pihak kerajaan. Kenapa dengan pihak kerajaan? Mereka menggalakkan di sini. Tengok soalan tadi, pihak kerajaan apa? Pihak kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sektor pertanian. Jadi di sini subjeknya pihak kerajaan, predikatnya itu adalah menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri
dalam sektor pertanian. Nah, gitu. Itu letaklah di bawahnya begini. Nah, siaplah sudah 2. Kemudian tengok lagi yang ketiga. Dia mau ayat yang bergaris. Oke, tengok lagi yang ketiga. Sektor pertanian dari sini, dari sektor pertanian ini sehinggalah di sini berpatutan. Sektor pertanian dapat menjamin bekalan yang mencukupi, selamat, berkhasiat, serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan. Jadi apa yang menjadi subjek, apa yang dibincangkan, apa yang difokuskan di sini, apa yang dibicarakan di sini adalah sektor pertanian. Kenapa dengan sektor pertanian? Sektor pertanian dapat menjamin bekalan yang mencukupi sampailah yang berpatutan ini. Tulis semuanya. Jadi ambil kertas kajang tadi, sambung di yang ketiganya. Di sini sambunglah yang ketiganya. Sektor subjek yang dibincangkan, yang dibicarakan tadi adalah sektor frasa nama ya, pertanian. Sektor pertanian itu frasa nama. Oke, letaklah di bawah situ. Kemudian tulis lagi di bawahnya predikat. Kenapa dengan sektor pertanian? Boleh tengok tadi, mana tadi? Sektor pertanian. Kenapa dengan sektor pertanian? Ialah dapat menjamin bekalan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat, serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan. Itu semua yang menguraikan subjek itu kita panggil sebagai predikat. Kenapa dengan sektor pertanian? Tadi dalam ayat dia dapat menjamin bekalan yang mencukupi, selamat, berkhasiat. Kan tadi berkhasiat, tarik dulu nih ke atas sedikit. Sekejap kita susun. Berkhasiat serta bermutu tinggi. Mana sudah? Kenapa tidak boleh edit? Bermutu tinggi. Pada harga yang berpatutan tadi. Inilah yang menerangkan kita punya subjek. Kenapa dia ada biru-biru? Oke, letaklah di bawahnya begini. Siaplah sudah kita punya jawaban. Beginilah kamu punya jawaban untuk soalan 2, subjek dan predikat. Ingat, subjek itu adalah yang dibincangkan. Yang dibincangkan itu sektor pertanian. Kenapa dengan sektor pertanian? Dia memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Itu predikatnya. Subjeknya adalah frasa nama. Ingat, yang dibincangkan adalah pihak kerajaan. Kenapa pihak kerajaan? Mereka menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam pertanian. Tertinggal nokta, pastikan ada nokta di sini. Kemudian subjeknya adalah sektor pertanian. Ya, sekali lagi. Kenapa dengan sektor pertanian? Dapat menjamin bekalan yang mencukupi, selamat, berkhasiat, serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan. Begitu. Kamu buat begini, dapatlah kamu markah penuh untuk soalan 2. Full marks. Berapa markah penuhnya? Berapa tadi markah penuh soalan 2? Itu 6 markah nih, 6 markah. Oke, jumpa lagi di video yang seterusnya.